Ini adalah kisah sedih penerbangan Ethiopian Airlines 961 pada 23 November 1996. Penerbangan 961 Ethiopian Airlines berlepas dari lapangan terbang antarabangsa boleh di Addis Ababa menuju ke Nairobi, Kenya. Pesawat itu mempunyai 163 penumpang dan 12 anak kapal. Ada yang merupakan pelancong yang menuju ke ibu kota, ahli perniagaan, melancong untuk bekerja dan ada yang melawat keluarga. Kapten dorang pada masa itu, Lil Abate, adalah seorang juruterbang yang sangat berpengalaman. Dia dibantu oleh pembantu juruterbang Jonas Mekuria yang mempunyai pengalaman beribu-ribu jam terbang. Penyatuan dorang adalah satu pasukan yang sangat mantap dan berpengetahuan di pucuk pimpinan pesawat. Penerbangan itu bermula seperti penerbangan komersial yang lain. Dari segi cuaca, ia adalah hari yang sesuai untuk penerbangan dan penumpang di atas kapal duduk diam semasa pesawat berlepas. Ramai daripada dorang dah melakukan penerbangan itu beberapa kali sebelum ni dan perjalanan mudah itu hanya mengambil masa selama lebih kurang 2 jam sahaja. Walau bagaimanapun, ketenangan tidak bertahan lama. 3 lelaki keluar dari tempat duduk dorang dan mengerumuni kokpit. Dorang gunakan kapak dan alat pemadam api untuk mengancam dan memaksa anak kapal serta penumpang yang ketakutan akan melakukan apa saja yang dorang beritahu. Para penumpang ditakutkan dan dibagi amaran bahawa ketiga-tiga penyangga ni dah pun meletakkan bahan letupan kat dalam pesawat. Kalau amaran dorang diendahkan, dorang takkan keagak-agak untuk meletupkan bahan letupan itu. Masa tu, perampas pesawat hanya mahu satu benda je. Dorang nak melencongkan pesawat tu ke Australia. Sebenarnya, 3 orang perampas yang bernama Ali Mayehu Bekele Belene, Matthias Solomon Bele dan Sultan Ali Hussein tu nak melarikan diri dari Ethiopia dan mencari suaka di Australia. Bagi diorang, itulah satu-satunya cara untuk diorang ni melarikan diri dengan selamat. Disebabkan bosan dengan keadaan politik dan ekonomi kat negara diorang, 3 perampas ni percaya kehidupan di luar adalah penuh dengan kemewahan dan keselesaan. Jadi, diorang tetap beranikan diri merancang untuk merampas pesawat walaupun kekurangan pengetahuan tentang cara pesawat berfungsi. Boeing 767 yang dorang ambil alih tu sebenarnya, bahan apinya tak cukup kalau nak pergi ke Australia. Lagipun, ia sepatutnya terbang sejauh 719 batu ke Nairobi sahaja. Manakala Australia pula jaraknya kira-kira 7,800 batu jauhnya tau. Tangki pesawat tidak ada kapasiti yang cukup untuk membawa pesawat sampai ke Australia pun sebenarnya. Kalau dorang nak juga pergi ke Australia, Kapten Leo ni cakap yang dorang kena berhenti sekejap untuk mengisi minyak. Tapi, 3 orang perampas tu tak dengar cakap. Dorang nak juga penerbangan diteruskan. Kalau tak, semua orang kat dalam pesawat akan diletupkan. Termasuklah dorang bertiga. 3 orang perampas cakap, sebenarnya ada 11 orang tim dorang dalam pesawat tu. Jadi, takkan siapa yang tahu mana satu lawan atau kawan. Semakin lama, bahan api semakin sedikit. Untuk menenangkan penumpang pesawat, si kapten cakap yang dorang masih lagi boleh kawal situasi. Malah, kapten berkomunikasi dengan kawalan trafik udara secara rahsia tau. Kapten dia juga ingkar dengan arahan si perampas untuk terbang ke Australia. Sebaliknya, dia mengikuti garis pantai Afrika di selatan. Memandangkan ketiga-tiga penjenayah kurang ilmu tentang penerbangan, maka dorang tak tahu pun yang dorang tengah menuju ke arah lain. Tetap juga, perampas tahu dan sedar yang tanah kat bawah tu masih kelihatan lagi. Jadi, dorang suruh si kapten tukar haluan menuju ke arah timur. Tapi, kapten ada idea lain. Dia lencongkan penerbangan menuju ke arah Kepulauan Komoro. Setiap masa, seorang perampas akan duduk di kokpit, manakala 2 yang lain akan mundur-mandir di dalam kabin. Dikatakan yang ketiga-tiga orang perampas tu tak ambil serius pun tentang situasi tu. Dorang siap minum whisky dan main-main dengan alat kawalan pesawat. Manakala tuil ditarik secara rawak tanpa tahu apa yang dorang tengah buat. Kapten tahu dorang bertiga sebenarnya bukan nak pergi Australia pun. Tapi niat dorang adalah untuk menghempaskan pesawat. Sejak beberapa jam perampas tu ambil alih pesawat, Kapten Leo sekali lagi bagi amaran bahawa bahan bakar sudah habis. Kalau dorang tak ubah haluan menuju ke Komoro, memang confirm dorang akan tampas. Enjin kanan hilang nyalaan sepenuhnya dan kapten sekali lagi bagi amaran bahawa kalau dia tak campur tangan,
kemalangan dahsyat akan berlaku. Perampas meninggalkan kokpit untuk berunding mengenai pergerakan dorang seterusnya. Dan pada masa itu, si kapten bercakap dengan penumpang yang pendek melalui pemasar suara pesawat. Dia cakap, Tuan-tuan dan puan-puan, ini juruterbang Anda. Kami menjangkakan satu nahas pendaratan dan itu saja yang perlu saya katakan. apabila perampas dengar je suara kapten kat pembesar suara, dorang masuk semula ke dalam kokpit dan merampas mikrofon dari tangannya. Apa yang pastinya, perampas tak ada rancangan yang jelas. Dan dorang ni tak nak langsung kapten mendarat di lapangan terbang. Kemudian, enjin kedua pula tak menyala. Pesawat tu kini hanya mampu meluncur laju. Salah seorang perampas menyuruh kapten menurunkan pesawat dan meningkatkan kelajuan. Kapten pula bagi alasan, di mana tak ada beza pun kalau dorang nak memecut ke tidak, nasib dorang tetap sama. Dia dan semua orang di dalam pesawat akan mati di dalam nahas sekejap lagi. Akhirnya, si kapten cuba pandu pesawat tu ke lapangan terbang secepat yang boleh. Masa tu pula terjadi pertengkaran antara perampas. Kapten hilang kawalan navigasi dan satu-satunya pilihan yang dia ada adalah terhempas di dalam air. Walaupun keadaan agak tegang, Kapten Leon masih lagi berfikir secara logik. Dia buat yang terbaik dan mendaratkan pesawat sejajar dengan ombak. Maka, pendaratan menjadi lebih lancar. Pada ketika itu, ramai penumpang telah menyiapkan jaket keselamatan dorang dan bersiap sedia menghadapi impak. Apabila pesawat tu melanggar air, ia melakukannya secara bersudut. Enjin dan sayap kiri terkena air dan pesawat itu juga melanggar terumbu karang. Memandangkan pesawat tu tak mendarat dengan lancar seperti yang dijangkakan dan terhempas ke dalam air secara tidak rata, jadi ia mula pecah. Bahagian pesawat yang patah tu pula tenggelam hampir serta-merta. Bagi penumpang yang telah menggunakan jaket keselamatan dorang mendapati yang diri dorang ni dah terperangkap di dalam kabin dan tenggelam bersama serpihan. Pelancong dan penduduk yang menyaksikan nahas tu merekodkan kesannya. Ini bermakna bantuan telah pun dipanggil dengan cepat selepas pelanggaran. Daripada 175 orang di atas kapal, 125 orang telah maut dan ketiga-tiga orang perampas turut menemui ajal. 50 orang terselamat dan tidak ada yang mengalami kecederaan serius. Sangat mustahil untuk survive kalau dah terhempas dalam keadaan macam tu tau. Tapi, disebabkan skill Kapten Leo dan juga usaha menyelamat yang pantas daripada penduduk setempat yang gunakan bot dorang, ramai mangsa dapat diselamatkan. Kapten Leo dan pembantu juruterbangnya Jonas Mikuria, kedua-duanya selamat. Atas tindakannya pada hari itu, Kapten yang berani telah dianugerahkan anugerah profesionalism dalam keselamatan penerbangan daripada Yayasan Keselamatan Penerbangan. Upacara peringatan bagi dorang yang dah kehilangan nyawa pula telah diadakan di Galawa pada November 1996. Walaupun dah berdepan dengan tragedi menakutkan macam tu, masih lagi Kapten Leo dan Jonas ni bertugas untuk penerbangan lain.